Baik saudara, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang ialah projek telekomunikasi luar bandar. Lembaga Multimedia Sarawak bakal meningkatkan kesalinghubungan di kawasan luar bandar. Untuk itu kita bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan Vanessa. Ya, dia projek telekomunikasi luar bandar Smart Lembaga Multimedia Sarawak bakal meningkatkan kesalinghubungan di kawasan luar bandar di samping membuka peluang kepada komuniti untuk turut serta dalam ekonomi digital. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Sarawak tidak boleh ketinggalan dari segi penggunaan teknologi digital dan pertumbuhan ekonomi digital kerana ia merupakan strategi kerajaan negeri untuk membina infrastruktur bagi meluaskan liputan selain menyediakan jaringan jalur lebar terutamanya kepada masyarakat di luar bandar. Jelas Premier menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Utiliti dan Komunikasi Datuk Julaihi Narawi. Sejak tahun 2017, kerajaan negeri memfokuskan teknologi digital seiring dengan visi iaitu mencapai rangkaian digital di seluruh Sarawak. Ekonomi digital adalah untuk semua rakyat Sarawak. Ia adalah merupakan sektor baru yang dibangunkan untuk mencapaikan status wilayah maju menjelang tahun 2030. Dengan adanya kesalinghubungan yang baik, ianya dapat merapatkan jurang digital di antara bandar dan luar bandar. Oleh itu, projek Smart memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan hasrat kerajaan Sarawak yang tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Smart di Rumah Panjang Empawi, Nanga Sekukut, Ulu Yong Kapit. Tambahnya, dengan adanya Smart, masyarakat luar bandar akan dapat mengembangkan sosioekonomi masing-masing. Sarawak menerima sejumlah 703,891 kedatangan pengunjung ke negeri ini bagi tempoh Januari hingga 31 Julai lepas. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, daripada jumlah itu 127,448 merupakan pelancong luar negara. Dedah Datuk Seri Abdul Karim, nilai resit rasmi pelancongan bagi 7 bulan pertama tahun ini adalah sebanyak 1.64 bilion ringgit berbanding 171.29 juta ringgit pada tempoh sama tahun lepas. Menurutnya, jumlah yang direkodkan ini menunjukkan peningkatan yang memberansangkan iaitu sebanyak 851.81%. So you can say our target of 1.2 million visitors for this year, we should be able to hit that target because within 6 months we are already hitting 700,000. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan restoran Muzium Budaya Borneo BCM di Kuching malam tadi. Beliau juga yakin dengan pembukaan restoran berkonsepkan identiti sajian terkenal Sarawak tersebut, ia akan memberi keselesaan kepada pelawat ke muzium berkenaan pada masa akan datang. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, memberitahu kerajaan negeri akan memastikan budaya setiap suku kaum di Sarawak mendapat tempat dalam Muzium Budaya Borneo BCM yang merupakan muzium kedua terbesar di Asia Tenggara. Ini bagi memastikan budaya setiap suku kaum di negeri ini tidak tercicir untuk dipamerkan di muzium berkenaan. Saya tidak mahu ada suku kaum yang tertinggal. Agar semua mereka rasa they feel very proud. A part of them is inside the museum. Sedikit sebanyak apabila kita membuat cara begitu, kita dapat memuas hati ataupun make every Sarawakian to be happy. In a lot of way also we can see that can unite us. That is the whole purpose of having a Cultures Museum, Borneo Cultures Museum, which reflect all the ethnicity of those who are in Sarawak. Yeah.
Katanya lagi, sejak muzium ikonik itu dirasmikan pada 4 Mac lepas dan dibuka kepada orang ramai pada 9 Mac, muzium itu sentiasa padat dengan kehadiran pengunjung dari dalam dan luar negara. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu BCM telah mencatatkan kehadiran lebih 700 pengunjung pada 1 Ogos lepas, iaitu pada hari pertama caj pembayaran tiket kemasukan dikenakan kepada pengunjung. Bangunan 5 tingkat itu mempamerkan pelbagai artifak bahan budaya etnik yang mewakili budaya sejarah Sarawak selain ruang interaktif untuk golongan kanak-kanak. Mengulas mengenai Muzium Sejarah Semula Jadi di Kuching itu pula, beliau memberitahu bahawa kerja-kerja pengubahsuaian sedang dilakukan dan dijangka dirasmikan dalam tempoh 1 tahun setengah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Seri Aman beri jaminan bekalan minyak masak bersubsidi paket 1 kg adalah stabil untuk pengguna di bahagian Seri Aman dan Betong. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDN HEP Seri Aman Al-Redzamani Abdul Razak berkata penghantaran minyak masak ke Seri Aman dan Betong oleh syarikat pemborong sentiasa ada, namun permintaan yang terlalu tinggi menyebabkan bekalan di pasaran cepat habis. Jelas beliau, kuota bekalan minyak paket untuk kedua-dua kawasan adalah sebanyak 300 lebih tan sebulan, namun ia masih bergantung pada kemampuan syarikat pembungkus di Kuching dan Bintulu untuk memenuhi kuantiti tersebut. Jika pengeluarannya banyak, so pemborong-pemborong di Seri Aman boleh penuhi kuantiti tersebutlah. Sekiranya sebaliknya, so mereka akan terima berapa yang mereka dapat. Jadi dari segi kestabilannya memang dia stabil. Delivery sentiasa ada, penghantaran sentiasa ada. Cuma sekarang ini dari segi teori ekonominya lah, dari segi demand dan supply lah. So demandnya terlalu tinggi. Jadi bila permintaan terlalu tinggi, supply dia kurang, so dia akan cepat habislah di pasaran. Untuk Seri Aman dan Betong, terdapat 10 syarikat pemborong yang dilesenkan dan kesemuanya bergantung pada syarikat pembungkus di Kuching dan Bintulu. Mengenai harga siling minyak masak tulen kemasan botol yang mula dikuatkuasakan semalam, beliau meminta pengguna untuk memahami dan mendapatkan maklumat yang tepat bagi mengelak sebarang kekeliruan. Katanya pengguna perlu faham bahawa tidak semua minyak masak kemasan botol harganya dikawal secara bulanan. Ia hanya melibatkan minyak masak tulen dan bukannya minyak masak sebatian atau campuran yang tidak dikawal harga. Kanak-kanak lelaki Nabil Suhaili 12 tahun yang dilaporkan hilang di bawah arus ketika mandi bersama 5 rakan di Sungai Sundar, Tanjung Katong Lawas dalam kejadian pada had lalu ditemukan pukul 9.28 pagi tadi. Pada hari ketiga, operasi mencari dan menyelamat digerakkan. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 7 Limbang, Penguasa Bomba Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal berkata, mangsa berjaya ditemukan oleh pasukan penyelamat bomba dan Angkatan Pertahanan Awam Lawas setelah bersama-sama melakukan teknik sweeping di tebingan hilir sungai, iaitu pada jarak 700 meter dari pusat kawalan operasi bencana. Menurutnya, mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Pada hari kejadian, beberapa rakan mangsa dilaporkan cuba menyelamatkan mangsa bagaimanapun gagal berikutan arus sungai yang deras. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Kuching, Sarawak.